Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anorigos dalam edisi Tengah Hari PRN Sarawak ke-12, 10 Disember 2021. Tumpuan berita, Manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS merupakan kesinambungan untuk terus memperjuangkan hak rakyat di Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, bagaimanapun terdapat beberapa perkara baru yang bersesuaian juga dimasukkan seiring dengan hasrat dan usaha Kerajaan Sarawak mencapai status negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Sebenarnya apabila kita merangka manifesto kita pada pilihan raya ini, ia adalah kesinambungan kepada manifesto kita pada 2016 di bawah pimpinan arwah Tok Nan. Kita adalah tim Adenan dan saya menyambung tugas arwah Tok Nan. Dan kita telah melaksanakan beberapa isu yang dibangkitkan dalam manifesto 2016. Satu-satunya ialah hak Sarawak mengikut perjanjian Malaysia. Walaupun secara administratifnya banyak perkara-perkara ini telah selesai, tapi dia belum lagi merangkum semua kepentingan kita di bawah Malaysian Agreement. Dan sebab itu pada kali ini manifesto ini menyambungkan lagi apa yang kita kendaki di bawah Malaysian Agreement 63. Beliau berkata demikian dalam program Sembang Politik bersama penasihat editorial Kumpulan Utusan Sarawak, Jiwa Bakti dan Mingguan Sarawak, Kadir Dikoh di Borneo Convention Centre Kuching, BCCK pada Khamis. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga pengerusi GPS menambah apa yang dijanjikan GPS dalam manifesto itu adalah praktikal dan boleh dilaksanakan. Dan saya yakin untuk menjawab apa yang kita janjikan dalam manifesto adalah praktikal yang boleh dilaksanakan dan ia berteraskan kepada perkara-perkara yang sesuai dengan pembangunan yang kita hendak laksanakan hingga 2030. Seterusnya, kerajaan GPS sentiasa berusaha memastikan jurang pembangunan di luar bandar dan bandar dirapatkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini bagi memastikan pembangunan diteruskan bagi mencapai visi menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri yang maju menjelang tahun 2030. Di mana pembangunan antara satu wilayah ke satu wilayah di kawasan pedalaman, di kawasan luar bandar akan dapat ditingkatkan. Jadi pembangunan itu jurangnya dapat dirapatkan dan kita akan berusaha terus untuk memastikan kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan seperti jalan raya, jambatan, bakaran elektrik, bakaran air, telekomunikasi dapat kita usahakan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri pada Khamis. Sebanyak 379 surat hak milik tanah individu Seksyen 18 telah disampaikan kepada pemilik-pemilik tanah hak adat Bumi Putra NCR di kawasan Pakan Sesko dan Pakan Entabai. Dalam pada itu, Jabatan Tanah dan Survey bahagian Serikay telah melaksanakan program inisiatif baru bagi NCR melibatkan daerah Serikay, Meradong, Pakan dan Julau. Sehingga kini sebanyak 27 kawasan telah diluluskan Kerajaan Sarawak untuk pengukuran perimeter NCR. Daripada 27 kawasan tersebut, 25 daripadanya telah disurvey secara perimeter iaitu 142,072.11 hektar dan telah diwartakan sebagai Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri Sarawak, manakala 2 lagi kawasan di Tulai dan Terkoyong sudah siap disukat dan kini dalam proses pewartaan. Laporan di Dewan Undangan Negeri Dun Senadin. Bekas penyandang DUN tersebut, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, berbagai kemudahan dan infrastruktur telah diwujudkan di kawasan itu.
Ini termasuk pembangunan bandar satelit baharu, pendidikan, kemudahan penjagaan kesihatan, kemudahan perumahan dan komersial, pembangunan infrastruktur, taman rekreasi, kemudahan sukan, utiliti dan lain-lain. Bercakap dalam sidang media pada pelancaran kad laporan Dun Senadin di Dewan Aktiviti Pusat Khidmat Cawangan SUPP Senadin pada Rabu, beliau turut berkongsi mengenai pencapaian yang telah dilakukannya bagi kawasan tersebut. Sementara itu, Datuk Seri Lee juga melancarkan trak perang iaitu kenderaan untuk digunakan bagi berkempen dalam pilihan raya kali ini. Dalam perkembangan lain pada Khamis, Datuk Seri Lee Kim Shin telah meninjau Sungai Lutong sepanjang 1.68 km yang kini telah dilakukan kerja-kerja pembersihan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran DID dengan kerjasama Petronas. Ketika ditemui, beliau berharap isu banjir kilat di lokaliti itu dapat diselesaikan sebelum musim monsun yang bakal tiba tidak lama lagi. Setiap tahun Sungai Lutong seringkali menghadapi masalah banjir, terutama semasa air pasang besar yang bertembung dengan hujan lebat sehingga menyebabkan kawasan yang rendah dinaiki air, dan itu salah satu punca utama masalah air Sungai Lutong sering berkeladak. Berikut pula di Dun Piasau. Kad laporan calon GPS N73 Piasau telah dilancarkan melalui satu sidang media yang diadakan di Pusat Khidmat Dun Piasau pada Rabu. Menurut calon GPS Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, pelancaran kad laporan itu bertujuan memaparkan prestasi terbaik yang telah dicapai sepanjang tempoh perkhidmatannya sebagai wakil rakyat pada 5 tahun lepas. Laporan yang dimuatkan dalam kad laporan tersebut merangkumi pembangunan di konstituensi Dun Piasau dengan jumlah nilai keseluruhan projek pembangunan sebanyak RM524,563.48. Antara projek-projek pembangunan yang telah dilaksanakan di Dun Piasau ialah seperti tertera. Justru beliau berharap pengundi di Dun Piasau memberikan penilaian sewajarnya pada hari pengundian nanti di atas komitmen dan pencapaian yang telah dilaksanakan dalam memberikan perkhidmatan dan membawa pembangunan khususnya kepada penduduk Bandaraya Miri. Dalam majlis berasingan pada Khamis, Datuk Sebastian Ting telah menyaksikan penyerahan 10 buah katil sumbangan Persatuan Dewa Some Shak Lungkong kepada Hospital Miri untuk kegunaan pesakit. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Pengerusi Persatuan Dewa Some Shak Lungkong Miri kepada Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu. Sementara itu, Dr. Jack Wong ketika ditemu bual merakamkan ucapan terima kasih kepada Persatuan Dewa Some Shak Lungkong Miri di atas sumbangan itu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada persatuan tersebut dan juga kehadiran semua yang betul-betul semua membantu dalam membantu hospital, di mana dalam mengatasi ataupun cuba untuk mengurangkan memberi bantuan kepada pesakit kita dan juga untuk bantu kita dalam pemerangan terhadap COVID-19. Hadir sama Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga calon GPS Dun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, serta Datuk Bandaraya Miri yang juga calon GPS Dun Pujut, Adam Yi Siu Sang. Beralih ke laporan berikutnya. Ahli Parlimen Seratok Datuk Ali Biju menarik diri sebagai calon di kawasan Dun Krian pada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak. Dalam kenyataan media pada Khamis, beliau yang juga Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli memberi dukungan penuh kepada calon GPS Friday belia. Menurutnya, beliau telah menawarkan diri sebagai calon Dun Krian pada PRN 12 Sarawak setelah mengambil kira pandangan dan desakan daripada pimpinan masyarakat dan pengundi di Dun berkenaan. Bagaimanapun, beliau menginsafi hakikat bahawa keputusan tersebut akan menjejaskan hubungan baik di antara Parti Bersatu dan GPS. Justru beliau telah mendapat nasihat daripada pimpinan tertinggi Parti Bersatu dan jaminan daripada Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai persefahaman kerangka besar politik nasional yang disepakati di antara PN dan Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari dan Datuk Abang Openg selaku pengerusi GPS. Datuk Ali juga penuh yakin bahawa muafakat ini adalah untuk meneruskan dan memperkukuhkan hubungan yang utuh di antara PN dan GPS.
Sehubungan itu, beliau menyeru kepada seluruh pengundi di Dun Krian, Dun Kalaka dan Dun Kabong yang kesemuanya di bawah Parlimen Saratok untuk memberi dukungan yang padu kepada calon-calon GPS. Di Dun Satok pula, muka baharu calon GPS Dato' Ibrahim Baki optimis mendapat sokongan daripada masyarakat di kawasan tersebut dalam PRN 12 Sarawak ini. Beliau memberitahu sokongan rakyat sangat diperlukan dalam kepimpinan Sarawak bagi meneruskan kesinambungan kemajuan untuk manfaat pada masa hadapan. Jelasnya lagi, beliau dan rakan-rakan di kawasan Satok akan berusaha dan bekerja keras untuk meneruskan perjuangan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari selaku bekas Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian selepas mengadakan walkabout bagi menyantuni pengusaha kedai makan dan pelanggan serta penduduk kampung di sekitar kawasan Satok pada Khamis. Datuk Ibrahim juga berharap masyarakat khususnya pengundi di kawasan Dun Satok memilih GPS pada PRN 12 Sarawak kali ini untuk merealisasikan impian Ketua Menteri dalam menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.